Oh, agak ni pakai lah tu pai. Oh, lilik je. Oh, tak. Lilik je. Asal boleh lilik tu. Qala al-muallif. Pakat saya. Itu lilik teruk sangat tu. Lilik elok. Elok. Tak lah, tak kerti sangat pun, jangan terlalu jahil sangat. Landau ah. Ha? Kan subang. Ambil suasana. Di hari raya. Tidak. Ini bang lagi ni. Tak. Bang hijau ni. Bang. Sopel ni. Tak tahu berapa kilometer. Kita kau biar Isu tak boleh makan lah. Isu tak sedap makan lah. Nak telam. Biar Isu tak sedap makan lah. Ha? Ya, kata ada orang. Tak ada? Ada. Balik lagi. Yang lagi? Ha? Ya. Aku budak mazhar tak? Tak lah. Suasana tak ada suasana. Tak gambar suasana. Panggil pemam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة. Segala amal itu yaitu sebaik-baik segala amal ialah segala amal batin, yakni hati. Jadi ada dua, yang zahir dan batin. Hak ni yang batin lah, batin. Qala tak pandai pun. Wah ni kali syurga ni. Dan sebaik-baik segala amal batin, maka setengah daripada sebaik-baik amal batin itu ialah ikhlas. Ikhlas hati. Kalau bahasa terbang, kumis terbang ni. Ikhlas hati iaitu suci murni. Tiap-tiap orang yang mengerjakan amal itu. Jadi amal mesti dengan ikhlas. Ikhlas ada 3 tahap lah. Yang pertamanya ialah dia semata-mata melaksanakan, dia nak lepas tanggungjawab dia.
Nak lepas tanggungjawab dia terhadap tuntutan Allah Ta'ala. Yang kedua ialah dia buat kerana nak elok daripada neraka, nak masuk syurga. Yang ketiga yang atas kali ialah memang semata-mata buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ikhlas 3 tahap. Maka ikhlas itu beberapa pangkat dengan diiktibarkan sekalian orang yang mempunyai amal noktah. Dan setengah daripada amal yang baik bangsa batin tu ialah ikhlas segala orang yang ibadah, iaitu ikhlas segala orang yang ibadat tu bahawa sejahtera segala amalan daripada riak jali dan riak khafi. Riak jali makna zahirkan depan orang, riak khafi makna payah juga ni riak khafi, riak jali. Biasa ada syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu syirik, syirik khafi itu riak. Ni ada pula riak jali, riak khafi. Riak yang zahir, riak yang tersembunyi. Mungkin kita boleh kata riak yang zahir makna dia menunjukkan amalan depan manusia. Kalau riak khafi, riak tersembunyi ni ialah dia meninggalkan amalan kerana manusia. Meninggalkan amalan kerana manusia, membuat amalan kerana manusia. Membuat amalan kerana manusia, riak jali, zahir jelas riak dia. Dan tidak meninggalkan amalan taat kerana manusia, itu khafi tersembunyi. Nampak macam tak riak, rupanya riak. Itu kata Qadhi Iyad. Dan daripada barang yang ada padanya barang, bahaginya bagi nafsu, yakni bahagian nafsu untuk dia. Pada amal tersebut, bukan untuk Allah sahaja, ada nafsu dia, syahwat dia. Maka hanyalah amalnya seorang lillahi ta'ala. Dia kata, mana dia kata tadi, iaitu bahawa sejahtera segala amalannya daripada riak, dan sejahtera daripada barang yang ada padanya bahagian bagi nafsu. Mana sejahtera amal itu daripada nafsu syahwat, mana semata-mata menuntut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu daripada jadi. Maka hanyalah amalnya kerana Allah Ta'ala. Amalnya seorang lillahi ta'ala, iaitu kerana Allah Ta'ala. Padahal ia seorang itu menuntut daripada Allah Ta'ala akan balasan amalnya seorang. Jadi kalau menuntut amal balasan, itu ikhlas tahap kedua lah. Kalau dia tidak menuntut amal balasan, maka itu semata-mata lillahi ta'ala. Dan minta daripada Allah akan lepas daripada siksa. Ini siksa neraka. Maka sebab yang demikian itu, iaitu membangsakan. Sebab demikian itu, sebab memintakan akan lepas daripada siksa, iaitu membangsakan amalnya seorang bagi dirinya seorang. Iaitu membangsakan amalan bagi dirinya mereka itu. Dan minta daripadanya akan kelepasan dan siksa. Maka sebab demikian itu, demikian amal tu untuk menuntut pada Allah akan balasan amal tu. Maka dinisbahkan amalan tersebut bagi diri mereka itu. Maka berpeganglah mereka itu atasnya. Maka putus harap mereka itu manusia daripada memperoleh yang dimaksudkan akan dia, apabila datang baginya tersalah kepada Allah Ta'ala dengan membuat dosa atau meninggalkan taat. Dan minta daripadanya akan lepas daripadanya pada Allah Ta'ala akan lepas daripada siksa. Maka sebab demikian itu, minta lepas tu iaitu membangsakan amalan bagi dirinya. Sebab amalan diri dia tu boleh menyebabkan dia masuk syurga, boleh menyebabkan dia masuk neraka dari sudut zahirnya. Maka sebab tu dia minta lepas. Mudah-mudahan dengan amal tersebut tidak kena siksa. Maka berpeganglah mereka itu setengah berikhlas segala orang yang ibadah, itu bahawa sejahtera segala amalnya daripada riak jali dan riak khafi, dan daripada barang yang ada padanya bahaginya bagi nafsu. Maka hanyalah amalan lillahi ta'ala, padahal ia menuntut daripada Allah akan balasan. Dia macam lillahi ta'ala, amalnya lillahi ta'ala, tapi hati dia itu masih memikir itu, iaitu membangsakan amalan bagi dirinya. Sebab mereka tu buat lillahi ta'ala zahirnya, tapi masih mengharapkan Allah balas. Tu yang bangsakan amalan tersebut bagi dirinya. Maka berpeganglah mereka itu manusia atasnya, atas amalan yang mereka buat. Maka putus harap mereka itu daripada memperoleh yang dimaksud akan dia.
akan dia maksud diperoleh apa dia, iaitu buat memang lillahi ta'ala. Apabila datang bagi seorang tu tersalah. Apa dia nak cakap ni? Mudah cerita nak kata dia tu beramal lillahi ta'ala, tapi dalam hati masih mengharapkan amal tersebut dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka bila amalan tersebut masih masih diharapkan balasan daripada Allah Ta'ala, maka mereka tu tidaklah beramal lillahi ta'ala 100%. Makna ada benda lain selain daripada lillahi ta'ala itu yang mereka harapkan. Dan setengah daripada ikhlas itu ialah ikhlas segala murid yang sadiq, yang dinamakan pula akan mereka itu murid yang sadiq dengan muhibbin. Maka ikhlas mereka itu muhibbin, iaitu ikhlas muhibbin, bahawa beramal mereka itu muhibbin kerana membesarkan Allah Ta'ala. Tadi kerana nak sesuatu iaitu balasan Allah, hak ni tinggi sikit, membesarkan Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya sya'an Allah Ta'ala itu Tuhan yang ahli kebesaran, Tuhan yang memiliki kebesaran, yakni kebesaran pangkat. Bukan kerana tuntut pahala. Tadi hak pertama tuntut pahala dan lari daripada seksa, bukan kerana untuk lari daripada seksa. Hak pertama tadi untuk bebas daripada seksa. Tetapi mereka itu manusia, membangsakan segala amalnya yang mereka bagi diri sekaliannya yang mereka itu, dan berpegang mereka itu manusia atasnya yang amal tersebut pada memperoleh yang dimaksudkan mana, iaitu sampai kepada Tuhannya seorang. Jadi yang dimaksudkan tadi, yang dimaksudkan akan dia, yang ini dengan makna sampai kepada Tuhan. Kemudian dengan bahawasanya jadi mereka itu manusia daripada perhimpunan sekalian muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ini kaum yang pertama jua kurang harapnya. Maka ini kaum yang pertama jua kurang harapnya pada Tuhannya. Maka ini kaum kumpulan yang pertama jua sahaja kurang harapnya kaum ni pada Tuhannya, Tuhan kaum. Tatkala terbit daripada Tuhan kaum itu dosa kaum itu, atau tinggal amal, dan bertambah-tambah suka pada ketika bertambah amal dan wirid daripada mereka itu manusia. Dan benarlah pada dua kaum ini makna firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu. Arti iyyaka na'budu, akan dikau jua kami sembah, kerana amal mereka itu makhluk bagi Allah. Dan setengah daripada ikhlas itu, ikhlas segala orang yang muqarrabin, dan dinamakan mereka itu muqarrabin pula dengan arifin, orang yang kenal Allah Ta'ala. Arifin billah khassah, arif billah yang khassah, yang khusus. Kalau arif billah ammah tu semua orang wajib. Yang arif billah yang khassah, arif billah yang khusus, bukannya yang umum. Maka ikhlas mereka itu arifin, iaitu mereka itu ikhlas tu syuhud segala mereka itu, iaitu mereka seolah-olah menampak Allah Ta'ala. Ta'budallah ka'annaka tarahu, akan keesaan Tuhan, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggerakkan mereka itu muqarrabin, dan mendiamkan mereka itu muqarrabin. Maka tiada memandang mereka itu muqarrabin bagi diri sekaliannya yang muqarrabin. Pada demikian ketika ibadat akan daya dan upaya. Tak pandang daya dan upaya mereka sendiri, bahkan itu semua ialah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semata-mata segala amal mereka itu muqarrabin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dengan amalan dengan mengharapkan amalan mereka dibalas. Tidaklah dengan amalan mereka itu supaya mereka itu tidak masuk syurga, tidak masuk neraka. Bukan, bahkan kerana Allah semata-mata. Maka bernarlah pada muqarrab ini makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyyaka nasta'in. Artinya wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jua aku pohonkan pertolongan. Noktah. Maka bersalahan dengan ikhlas dua kaum yang tersebut dahulu dengan perceraian yang amat jauh. Noktah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala balas oleh Allah akan tiap-tiap satu daripada kaum yang dua pertama itu, dua first lah, dengan qadar ikhlas mereka itu dua kaum.
Jadi dua kaum tersebut dibayar ataupun diberikan ganjaran qadar ikhlasnya. Jadi makna kalau ada benda yang bukan lillahi ta'ala 100%, maka akan diberikan qadar juga pahala yang sekadarnya lah. Tidak dapat penuh. Dan tiada memperoleh seseorang akan balasan amalnya seorang, melainkan ikhlasnya seorang. Kalau riak tak ada balasan, sum'ah tak ada balasan. Dan balasan kaum yang ketiga itu pada Allah tiada diketahui akan balasan tu oleh seorang jua pun akan qadar balasan tersebut. Sebab orang muqarrabin tu yang ketiga tu buat lillahi ta'ala semata-mata, tidak ada sebarang bentuk dunia yang lain ataupun sebarang bentuk harapan balasan yang lain. Seperti firman Allah Ta'ala, wa sayajziz syakirin, yakni dan lagi akan kami balaskan akan sekalian orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Dan setengah daripada amal batin itu raja, iaitu mengharapkan akan rahmat Allah. Yakni apa tu? Yakni harap. Yakni harap rahmat Allah Subhanahu wa taala, raja. Dan khauf Allah, arti khauf Allah, takut akan Allah Ta'ala. Yang ini kena bersamaan. Tidak boleh lebih raja, tidak boleh lebih khauf. Ahlus sunnah wal jamaah kena dia tu samaan antara rahmat dan juga khauf. Kalau buat satu amalan, dia berasa takut bahawasanya amalan dia tidak terima, tapi dalam masa yang sama dia mengharapkan amalnya diterima. Itu khauf dan raja. Semestilah seimbang. Maka hendaklah kedua khauf dan raja bersamaan, keduanya khauf dan raja pada tiap-tiap tingkah dan kelakuan. Yakni sama ada taat ataupun buat dosa. Yang kalau buat dosa tak ada harapan dah untuk diampunkan, tidak. Dan kalau buat pahala memang confirm masuk syurga, tidak. Jangan bertambah rojak ketika banyak taatnya. Jangan tambah rojak dengan makna aku ni confirm syurga ni. Dan kurang ia rojak ketika buat maksiat. Bahkan ketika buat maksiat perlu rojak, ketika buat taat juga rojak, juga khauf. Dua-dua tu kena seiring. Dan jangan bertambah takut pada ketika buat maksiat kerana takut putus asa pada rahmat Allah Ta'ala. Dan kurang ia takut itu pada ketika buat taat kerana berasa ahli syurga. Jangan. Tambihun ay hadza kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula ini satu perkataan, satu ungkapan yang mengingatkan bagi orang yang lalai. Bermula sebenar-benar raja itu, sebenar-benar harap itu, iaitu harap yang disurat akan dia akan harap itu oleh amal. Yang diserta akan dia akan harap itu oleh amal. Makna kalau dia harap saja tapi tak beramal. Contoh harap Allah ampun tapi tak taubat, tak jadi. Harap Allah Ta'ala terima pahala dia, terima amalan taat dia, dalam keadaan dia tak buat taat. Itu tak jadi, dia kena serta amal. Maka jika tiada disertakan dia kan harap itu oleh amal, maka iaitu dia panggil sebagai umniyah namanya. Namanya umniyah. Tu tak? Apa yang betul? Umniyah ke amniyah ke apa? Aku tak betul ya. Betul. Umniyah. Umniyah namanya. Iaitu umniyah, yakni angan-angan, bukan ingan-ingan, angan-angan. Mana dia kalau dia harap tanpa amal dipanggil angan-angan. Macam kita lah, harap sesuatu tapi tak buat, itu angan-angan. Harap dapat 4 flat, lepas tu tak mengaji, tak ulang kaji, itu angan-angan. Tapi kalau harap lah 4 flat tapi dia study, tu dia panggil harap. Maka iaitu harap tanpa amal itu dicela orang akan angan-angan. Dan jangan ketipuan seorang dengan banyak amal baginya seorang kerana sekalian amal itu Allah jadikan padanya pada orang tu. Kerana Allah Ta'ala sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Dan jangan putus harapnya seorang kerana sebab telah membuat dosa besar. Kerana orang yang telah mengetahui oleh orang itu akan Tuhannya orang dengan sifat afun, sifat maha pemaaf itu, memandang akan dosanya seorang yang besar itu kecil.
Dari kerana sebenar-benar tiada di sana dosa kecil yang tiada disusah, yang tiada susah tak kala dihadapkan dia kan dosa kecil itu oleh Tuhan kita dengan adil Allah Ta'ala. Dan tiada pula dosa besar yang tiada kuasakan daripada mengampuni akan dia akan dosa besar. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mengampuni dosa besar dan dosa kecil. Cuma kita ni bila buat dosa kena adalah perasaan raja. Dan khauf tu takut masuk neraka. Raja tu kena lebih sebab boleh supaya kita ni tak putus rahmat Allah Ta'ala. Dosa besar pun Allah kuasa untuk ampun, apatah lagi dosa kecil. Itu kita memandang pada sifat afullah, iaitu pemaafnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setengah daripada sifat batin tu tafakkur, berfikir-fikir, memandang, muhasabah diri pada ketinggian dan kuasa Tuhan yang Khalik, yang Maha Pencipta, dan kerajaannya kerajaan Khalik, pada kehinaan dirinya diri seorang. Nisbah pada dia hina, nisbah Khalik dia Maha tinggi. Mikir. Jadi adakah layak untuk kita buat dosa? Tak layak. Maka layaknya kita buat taat pada Allah Ta'ala. Dan fakirnya, berhajatnya hamba itu kepada Tuhannya seorang. Tetapi tiada gampang bagi seorang tafakur itu, yang tidak senang. Tidak gampang, senang. Bukan gampang Selangor ni, gampang Selangor tu ngarut ni. Gampang tu gampang lain tu. Ni gampang senang. Bagi seorang tafakur itu melainkan gampang, senang dengan menjauhkan dirinya seorang daripada orang. Makna beruzlah. Jadi dengan beruzlah, duduk seorang-seorang boleh tafakur, senang, mudah. Dan setengah daripada amal batin hati itu mujahadatun nafsi, yakni melawankan segala yang diinginkan oleh nafsu. Jikalau pada taat sekalipun, dan taat pun ada nafsu juga. Buat banyak sebab apa? Sebab nak tunjuk pada orang, itu nafsu. Apatah lagi buat dosa, tu memang jelaslah syahwat dia tu. Sebab tu dia buat rayah. Jikalau taat pun ada juga syahwat. Zikir 1000 buat apa? Sebab nak satu benda yang bukan kerana Allah Ta'ala, nak puji orang. Jadi juga kerana bahawasanya sya'an pangkal segala maksiat, yakni menyalahkan seruan Allah dan segala lalai. Tu pangkal. Apa dia pangkal? Pangkal segala maksiat, yakni kerana bahawasanya yakni melawankan segala diinginkan oleh nafsu jikalau pada taat sekalipun, kerana bahawasanya pangkal segala maksiat, kerana bahawasanya nafsu tu ialah pangkal segala maksiat, asal usul segala maksiat. Asal usul segala maksiat, yakni menyalahkan seruan Allah dan segala lalai daripada Allah. Segala lalai, yakni menyalahkan seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu keinginan nafsu. Iaitu yakni keinginan nafsu tu ialah menyalahkan seruan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh buat A, dia buat B. Dan segala lalai daripada Allah Ta'ala. Mana lalai daripada Allah Ta'ala, segala bentuk jenis lalai daripada Allah Ta'ala, itu daripada nafsu. Dan juga berbimbang dengan barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu, iaitu barang yang disibuk-sibukkan selain Allah tu, iaitu redha seorang dengan kehendak nafsunya. Redha seorang manusia dengan kehendak nafsunya seorang. Dan pangkal tiap-tiap taat, yakni nafsu juga ialah pangkal tiap-tiap taat. Mana dia tu, nafsu ni ialah umbi dia. Boleh jadi taat, boleh jadi maksiat. Dia juga umbi pada taat, yakni muafakat. Kalau taat tu muafakat dengan seruan Allah Ta'ala, bersamaan dengan seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menolakkan dan tegahnya seorang muafakat dengan seruan Allah, dan tegah dari sudut meninggalkan
Dan tiap-tiap yaqadhah, yakni ingat bagi Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yaqadhah. Qadhah tu bangun, jaga. Dan tiap-tiap yaqadhah, yakni ingat bagi Allah dan bagi barang yang diridaikan dia. Dan aifah, yakni memeliharakan dirinya daripada mengikut hawa nafsunya, ingin nafsunya ikut, iaitu ketiadaan redha. Parah ayat pun terabu. Kata yaqadhah, dan tegahnya, dan tiap-tiap yaqadhah, yakni yaqadhah tu ingat bagi Allah Ta'ala dan bagi barang yang diridai akan dia, akan Allah. Dan ifah tu yakni memeliharakan dirinya seorang daripada mengikut ingin nafsunya seorang ikut, yakni mengikuti dan mengikori keinginan hawa nafsunya. Itu memelihara diri daripada mengikuti keinginan hawa nafsu, dia panggil ifah, iaitu ketiadaan redha daripada seorang nafsunya, yakni ketiadaan redha daripada seseorang akan nafsunya. Ini nafsu yang jahat, dia tak redha, dia nak baik. Maka tiada binasalah seorang yang binasa itu melainkan dengan itu hawa nafsunya seorang. Kerana hawa nafsu boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Kalau jahat maka jahatlah, kalau baik maka baiklah. Dan hendaklah bagi tiap-tiap seorang mengambil sahabat akan orang yang tiada ikut hawa nafsunya seorang. Kena ambil sahabat yang baik. Jikalau ia seorang jahil sekalipun, jangan buat sahabat akan orang yang mengikut akan walaupun jahil sekalipun. Tapi sebab apa kita ambil jadi sahabat? Kerana dia tak ikut hawa nafsu. Dia jahil, itu pasal dia tak belajar. Tapi salah dia dari sudut kejahilan tu, dia tak belajar, tu kena basmilah. Tapi dari sudut dia tak ikut hawa nafsu tu, tu boleh jadi sahabat. Dan jangan buat sahabat akan orang yang mengikut akan hawa nafsunya sahabat. Jikalau ia seorang alim sekalipun, ikut hawa nafsu, ikut buat jahat. Ia alim tapi buat maksiat, tak jadi. Dan setengah daripada amal batin itu husnudzan billahi ta'ala, yakni baik sangka dengan Allah Ta'ala pada tiap-tiap sangka, dan kelakuan pada mendatangkan segala manfaat dan menolakkan segala bala. Hak tu semua kena husnuzan Allah Ta'ala, ada hikmah di sebalik bantu. Dan ketiadaan berpaling bagi lain daripada Allah Ta'ala. Dan bermula su'udzan, yakni jahat sangka dengan Allah itu daripadanya. Daripada jahat sangka itu terbit tamak yang terbit daripadanya, daripada hati, oleh sekalian kehinaan. Jadi bila su'udzan dengan Allah Ta'ala, makna kita nak tamak sesuatu benda dunia yang terbit pada hati, sifat kehinaan. Dan kerugian dan waham, yakni waham, sangka akan ada lebih baginya, bagi seorang atas barang yang telah sampai, yang telah sampaikan oleh Allah kepadanya, kepada seorang. Dia berasa apa yang dia nak tu lebih hebat daripada apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Tu dia su'udzan dengan Allah Ta'ala. Kalau boleh Allah Ta'ala bagi hidup lagi, kalau mati buat apa? Su'udzan dengan Allah Ta'ala. Kenapa aku mati? Dan setengah daripada sifat amal batin itu redha dengan barang yang diberikan Allah baginya seorang. Maka orang yang tiada redha dengan yang demikian pemberian Allah, itu khabar sejahil-jahil segala manusia. Dan setengah daripada amalan hati yang batin itu tawadhu', arti tawadhu', merendah akan dirinya seorang, seperti memandangkan dirinya seorang pada sekurang manusia, yakni sekurang-kurang manusia nisbah orang lain. Orang lain nampak lebih, dia seorang nampak kurang. Itu rendah diri. Dan lebih merendah daripada hal dan kelakuan dan pekerjaannya nyata padanya seorang. Maka barang siapa memandangkan dirinya seorang, orang yang tawadhu', maka bahwasanya sya'an ia orang yang tawadhu' itu memandangkan dirinya orang yang tawadhu', sebenar orang yang takabur. Ni dalam hikam. Ambil pada hikam ni. Dia berasa diri tawadhu' itu takabur. Maknanya orang yang tawadhu' yang sungguh tidak akan berasa dia tawadhu'. Allah. Ni sifat tersembunyi penyakit hati disebutkan oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah atau Hikam Ibn Atha'illah. Kata mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan setengah daripada amal batin tu takwa Allah pada segala halnya seorang, zahir dan batin. Zahir dari sudut fiqh syariat, batin dari sudut tasawuf hati. Dan setengah daripada amal batin itu bahawa menjauh akan dirinya seorang daripada menyakitkan akan makhluk, dan daripada sebab kesakitan mereka itu makhluk.
Kena elak diri daripada menyakiti makhluk, menyakiti manusia, sama dengan tangan kita dan sebagainya. Dan setengah daripadanya, daripada amal yang baik itu syukur pada segala nikmat. Bahkan kalau tinggi lagi, syukur kepada segala nikmah. Nikmah tu benda yang tak baik. Nikmat tu benda yang seronok, syukur. Dan setengah daripada amal yang baik itu ialah daripada dosa, taubat daripada dosa. Dan sekalian yang tersebut itu kemudian daripada iman billah. Taubat ni walaupun dosa kecil sekalipun, wajib bertaubat secara tafsil, terperinci. Kalau dia ada 2 dosa, wajib 2 taubat. Kalau ada 10 dosa, 10 taubat, bukannya sekaligus. Semuanya itu selepas beriman daripada Allah Ta'ala. Dan hendaklah dibanyakkan oleh tiap-tiap seorang akan segala riyadat, iaitu memberatkan nafsunya seorang dengan mengerjakan segala amal yang soleh daripada zikrullah. Tu amal tarekat. Istilah tarekat ni ar-riyadah, iaitu melatih diri berzikir sehingga dia tu, nafsu dia itu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah kaedah-kaedah zikir tiap-tiap tarekat beza-beza. Dengan apa jua sifatnya, sifat zikrullah tu, maka yang terlebih afdalnya zikrullah la ilaha illallah. Dan dibaca Quran tiap-tiap waktu. Jadi Quran lebih utama berbanding la ilaha illallah. La ilaha illallah tu second lah, yang kedua. Istimewa pula pada awal siang dan akhirnya siang. Dan sembahyang sunat dan istighfar istimewa pula akhir malam. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam istimewa pula lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan malamnya Jumaat. Dan doa yang soleh istimewa pula di dalam segala perjalanan laut. Perjalanan laut ni makna waktu musafir. Tu musafir tu diistajabkan doa. Dan daratnya darat betul. Dan pada segala tempat perhimpunan yang baik. Dan pada ketiga sangat susah. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, dan pada dan setengah daripada amalan itu ialah riyadat. Itu setengah daripadanya untuk kepada riyadat, kena kepada ar-riyadat, latihan-latihan. Setengah ya adalah puasa. Puasa tu melatih diri untuk menundukkan hawa nafsu, sama ada zahir ataupun batin. Zahirnya untuk melihat benda-benda nafsu, benda-benda yang tamak, keinginan nafsu dalam sudut makan, sudut melihat perempuan yang ajnabi, makanan minum dan sebagainya. Pada segala hari yang fadil, yakni hari yang ada kelebihan, seperti Isnin, Khamis, iaitu puasa ayyamul bayd, ayyamus sawad, ayyamus sud, hari Arafah, puasa Daud dan sebagainya. Seperti segala bulan haram. Bulan-bulan haram. Yang ini haram berperang 4 bulan tu. Tu sunat puasa. Dan hari Ashura dan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Begitu juga 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Dan segala hari Isnin dan Khamis. Dan yang terlebih afdal pada segala yang tersebut itu zikrullah. Seolah-olah macam zikrullah lebih afdal. Dari puasa yang lebih afdal, puasa sunat yang paling afdal, puasa sunat Daud. Buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari. Kemudian betul? Dan sebagainya. Kemudian selepas tu maka selawat atas Nabi SAW. Lepas zikir selawat atas Nabi SAW. Maka hendaklah pula disegerakan dengan mengerjakan demikian itu. Demikian ibadat. Dan jangan diniatkan akan lapang waktu bagi ibadat tu. Jangan tunggu waktu lapang. Kita yang melapangkan waktu untuk ibadat. Jangan tunggu lapang apa sudah tak lapang. Macam belajar agama, belajar fardu ain. Bukan tunggu waktu lapang. Kita yang kena lapangkan masa kerana itu kewajipan. Kerja boleh pula. Tu. Maka hendaklah pula disegerakan dengan mengerjakan demikian itu demikian. Bukan. Kerana tangga yang demikian tanda ada jahil. Tangga ini tangga keadaan yang demikian itu. Demikian tunggu waktu lapang baru beramal, itu tanda ada jahil daripada seorang. Mana orang yang tidak jahil ialah dia segera beramal, tidak bertangguh. Dan dihasilkan baginya akan ilmu yang ada manfaat baginya. Dan dihasilkan baginya bagi orang yang beramal tu akan ilmu yang ada manfaat baginya seorang. Kerana orang yang beramal,
Orang yang beramal mesti kena ada ilmu, kalau tidak sah. Dan Allah Ta'ala akan beri ilmu lagi. Boleh orang yang bertakwa, Allah Ta'ala beri ilmu lebih berapa yang dia belajar kalau dia belajar. Kalau tak belajar, tunggu saja, tak jadi. Dan bermula ilmu yang beri manfaat baginya seorang, iaitu billah Ta'ala, yakni pengetahuan dengan Allah, iaitu pengetahuan berkaitan Allah dan dengan segala sifatnya Allah, dengan mana ni ilmu tauhid, dan dengan asma'-nya Allah, nama-nama Allah. Dan ilmu yang mengetahui ia seorang dengan Allah tu akan kaifiat menyembah baginya Allah. Ni mai peka, mayang puasa bang. Dan kaifiat adab di hadapannya, di hadapan Allah Ta'ala. Tu yang baca mulia tu musalli tu. Tadhallu, takhasyuk, takhaddu'. Maka dengan ilmu luas dadanya, tidak sempit. Mana dia tidak senang menyalahkan orang kalau dia reti banyak. Dia ada khilaf ni, tak cepat menyalahkan orang. Dan terdahulu dalamnya dalam ilmu tu cahayanya, ataupun dalamnya dalam seorang yang berilmu itu cahayanya cahaya ilmu. Dan terhilang dengan dia, terhilang ke terhalang? Terhilang dengan dia, dengan ilmu, cahaya ilmu tu tutup pada hatinya. Mani'lah hati itu akan hilang dengan sebab ilmu. Dengan dia ini dengan sebab ilmu. Dengan sebab ilmu terhilanglah tutup hati, terhilanglah hijab tersebut. Maka hilanglah daripadanya, daripada seorang bila ada ilmu segala syak. Ini disebut dalam Hasyiah I'anatul Talimin. Kalau tidak ada ilmu maka dia akan ada syak, was-was. Maka dalam kitab Hasyiah I'anatul Talimin mengatakan talbisul iblis, tipu daya iblis yang utamanya ialah menampakkan seseorang itu banyak ibadat lebih afdal daripada belajar. Jadi dia banyak ibadat tahajud lah, baca Quran lah, bukan salah, tapi itu yang mengutamakan hak tu daripada belajar. Itu dia panggil talbis iblis yang pertama. Kena hak tu selesai, tak belajar, malas belajar, malas cari masjid surah, nak tadah kitab malah. Iaitu ilmu yang ada sertanya, serta ilmu tu takut bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau ilmu akhirat sekalipun, ilmu agama sekalipun, tapi menyebabkan dia banyak maksiat, itu bukan ilmu yang manfaat bagi dia. Dan dengan ilmu tu dipuji Allah Ta'ala akan segala ulama. Dengan sebab ilmu. Dengan dia, ini dengan sebab ilmu. Dengan tu dengan makna sababiyah. Dengan sebab ilmu tu Allah Ta'ala puji ulama, sebab mereka tu ilmu. Jadi bila ada ilmu, mereka akan lahir khasyah, takut pada Allah kerana ilmu. Dia ada khauf, khasyah, haibah. Khauf, takut, maksiat. Khasyah, takut sebab ilmu. Haibah, takut kerana kebesaran Allah Ta'ala. Itu semua ada pada Nabi. Haibah tu pada Nabi. Susah dapat haibah tu. Sekira-kira firman-Nya Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Artinya, jangan baca salah pula, yakhshallahu, mampu. Allah takut akan ulama. Bagus gitu. Artinya, hanya yang takut akan Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya Allah itu ialah oleh segala orang yang alim dengan ilmu billah, iaitu dengan ilmu yang tentang Allah, ilmu tentang sifatnya, tentang cara menyembahnya. Maka jalan yang dituntut oleh segala ulama, dengan segala ulama billah yang dipuji dengan ini ayat oleh Allah Ta'ala, maka iaitu tiada yang takut akan Allah Ta'ala dengan sebenar takutnya, melainkan mereka itu ulama. Ini takut yang tahap khasyah. Kalau takut tahap aibah, itu para nabi, para rasul, ataupun para wali Allah Ta'ala, dia lebih tinggi lagi. Takut bukan semata-mata kerana ilmu, bukan kerana maksiat, tapi memang takut betul-betul kerana kebesaran Allah Ta'ala. Adapun ulama, apa tu? Ulama ulfil. Apa tu? Adapun ulama qil dan ulama qal. Okey, faham dah. Mana qil wa qal, ulama yang banyak menyatakan khilaf. Adapun ulama qil dan ulama qal, daripada segala orang yang menghasilkan ilmu supaya lebih atas orang, atau supaya ia seorang fasih, atau hasil baginya seorang dengan ilmu padanya seorang, dakwakan dirinya seorang alim, mengaku lebih ia orang tu atas orang. Ini orang yang dapat ilmu yang khilaf. Ulama qil wal qal. Qil wal qal ni mana dia reti banyak khilaf.
sehingga mendakwakan diri iaitu alim. Tu bagus, dah banyak khilaf. Tapi penyakit orang tahu banyak khilaf ni ialah nak dakwa diri alim. Dia tahu belaka, bahaya. Atau dihasilkan dengan dia, dengan ulama, dengan al-qi wal qa tu akan harta. Orang pakat panggil dia, bagi duit, bagi piti. Apa reti banyak. Tapi kalau reti banyak tu bagus, tapi untuk mengharmonikan masyarakat tak apa, tapi kalau menyebabkan dia memecah belah masyarakat tak boleh. Jadi kalau seorang tu mengajar di satu tempat menyebabkan masyarakat itu berbalah, itu penyebab utamanya ialah orang mengajar tu silap. Tapi kalau kita tahu benda khilaf menyebabkan orang boleh damai, ada dua tok guru gaduh, kita boleh damaikan. Itu mana ilmu khilaf yang bermanfaat untuk dia. Jadi jangan mengajar menyebabkan masyarakat lagi punah. Ataupun dunia, harta dunia, atau darajat dan pangkat pada segala raja-raja, atau jalan jalan mengambil beberapa hilah. Nak hilah saja. Tak tahu khilaf banyak, tak mau ambil berat. Maka iaitu mengambil hilah dan sebagainya itu dicelakan segala mereka itu manusia. Pada beberapa tempat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam pada hak segala mereka itu. Betul tak? Pulak dah. Ada hak segala mereka. Jatuh. Di dalam Quran, firman Allah Ta'ala di dalam Quran pada hak, gimana? Sekali lagi? Firman Allah Ta'ala dalam Quran pada hak segala mereka. Ni betul tak? Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran pada hak segala mereka itu, iaitu surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mengetahui segala mereka itu. Artinya, yang firman Allah, mengetahui segala, yang mengetahui oleh segala mereka itu ulama tu, akan yang nyata daripada kehidupan dunia. Padahal mereka itu daripada negeri akhirat itu, mereka itu lupa. Tahu dah kehidupan dunia ni zahir mana, tapi hidup ke akhirat lupa. Jadi orang yang tahu benda khilaf ni sehingga menyebabkan mereka ambil hilah. Kalau benda tu mu'tamad dan sahih lagi tak apa, ni ambil hak dhaif yang syadz tak jadi. Tak jadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada barang yang diriwayatkan dia akan barang oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Yani barang siapa yang berguru. Berguru ni belajar. Jadi ta'allamu ta'allaman. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu tu dapat dengan cara belajar, cara payah. Lepas tu suruh mari maraton ni, mari sini. Kalau duk online ya senang, boleh. Nak buat, mari sini. Mari tiap-tiap hari. Kalau duk buat benda. Kita nak merasai keperitan orang dulu. Tu pun tak sama. Dulu beribu-ribu kilo. Itu berapa kilo ya. Mari PTBR ni. Tu kalau sanggup tak balik cuti tu, mari sini tu, adalah buah sikit. Adalah kerajinan tu sikit. Ni online saja malas tahik. Malas tahik tengok online aja. Nak join tapi ada online ustaz. Tak payah, malas tahik ni. Online buat benda tu. Biar aku baca sendiri tu, buat online. Orang mari sini ya. Ya talabu al-ilmi, menuntut akan ilmu, bukannya ilmu golek kat dia mai golek kat ilmu. Mari sini ya. Dia ada menuntut dengan ilmu itu akan zat Allah Taala, ini kerana Allah Taala. Dia tidak menuntut ilmu kerana Allah Taala. Tiada guru akan dia. Guru ni. Guru kan benar? Guru kan? Tiada guru akan zat Allah Ta'ala, tiada guru akan dia. Barang siapa berguru akan ilmu, ini belajarlah. Berguru ni makna belajar dengan guru. Tiada menuntut dengan dia. Tiada menuntut dengan dia dengan ilmu itu akan zat Allah Ta'ala. Ini dia belajar bukan kerana Allah Ta'ala. La yata'allamuhu illa
maka maka tiada guru akan dia, yakni tiada belajar akan dia akan ilmu tu, tiada guru yang tiada belajar akan dia akan ilmu tu, melainkan kerana mendapatkan dengan dia dengan ilmu tu akan satu maksud daripada segala maksud dunia, iaitu tujuan-tujuan duniawi. Tu. Niscaya tiada ia seorang mendapat akan bau syurga pada hari kiamat. Tu akibat orang belajar kerana dunia. Contoh belajar kerana dunia apa dia? Ilmu sijil tu. Dunia tu. Keluar ijazah budak, hit lipat tau. Ambil. Akidah tak tahu. Ijazah saja budak Usuluddin, sifat 20 tak tidak orang. Pergi. Lepas tu kerja kerajaan. Biar hidup. Aduh, bik lama belajar tak kerja lagi tak apa daripada kerja awal tapi bodohnya. No. Ambil aling dulu, belajar dulu. Biarlah 10 tahun, 20 tahun, ulama dulu 30, 40 tahun dia belajar. Baru dia khidmat pada masyarakat, baru jadi. Baru ada isi panggil. Ni 5-6 tahun. Jadi apa? Jadi tahik. Maka barang siapa ditarikkan oleh ilmunya seorang kepada tuntut dunia. Tarik mana? Ada ketarikan tujuan dia menuntut ilmu tu pada dunia. Dan ketinggiannya dunia. Dan apa tu? Ketingginya. Ketingginya. Buat tuntut dunia dan ketinggian padanya. Dan ketinggian padanya. Ketinggian padanya. Bukannya. Ketinggian padanya seorang. Ketinggian padanya dunia. Kepada tuntut kebesaran. Ditarikkan dia kan seorang oleh ilmunya seorang kepada tuntut dunia. Dan ketinggian padanya dunia. Kepada tuntut kebesaran. Ditarik takluk kepada. Tarik itu kepada tuntut kebesaran. Dan mengikut akan ketinggian kebesaran tadi, dunia tadi oleh ilmunya seorang kepada tuntut dunia. Kuat ni. Oleh segala makhluk. Apa pelik ni? Kenapa? Allah itu banyak pula dah. Dan mengikut akan dia mana? Maka barang siapa ditarikkan dia oleh ilmunya seorang kepada tuntut dunia tu, dan ketinggian padanya pada dunia kepada tuntut kebesaran. Ditarik itu takluk pada tuntut kepada, ditarik kepada tuntut kebesaran dunia, dan mengikut akan dia oleh segala makhluk. Dan mengikut akan dia akan kebesaran itu oleh segala makhluk. Lepas tu maka ilmunya seorang itu tiada memberi manfaat. Lepas tu habis. Mana jatuh itu. Mana jatuh itu lah. Kat Melayu ni ada pula. Ini ada kot. Ada kot? Saya tak ada pun. Aling ilmu yang diharapkan kepada tuntut besaran dan mengikut akan dia oleh segala makhluk. Betul lah ada. Apa jadi macam lain? Maka ilmunya itu, ilmu seorang itu yang menuntut dunia, menuntut kebesaran dunia, menuntut selain Allah Ta'ala, tiada memberi manfaat, yakni bagi seorang. Dan tiada ada di sana sesaran yang terlebih besar daripada bahawa binasa orang yang alim dengan ilmunya seorang, yang diharapkan dengan dia, dengan ilmu itu akan kelepasannya seorang. Dia harapkan ilmu tu untuk melepaskan dia, tiba-tiba jadi kehinaan, jadi teruk lagi. Ni bahaya ni, orang yang alim. Ni penuntut yang bagus ni. Habis maraton dengan kita ni. Peringatan. Dan kita minta daripada Tuhan kita bahawa berlindung dengan dia, dengan dengan dia, dengan binasa orang alim tu, daripada kerugian dan kehinaan. Noktah. Dan demikian juga barang siapa diberi taufik oleh Allah daripada segala ulama dengan bahawa mengetahui oleh segala ulama akan segala nikmat Allah yang ada atasnya, atas nikmat itu pada atas yang ada atasnya. Barang siapa diberi taufik oleh Allah Ta'ala daripada segala ulama dengan bahawa mengetahui ia segala ulama akan segala nikmat Allah yang ada atasnya, atas nikmat itu pada ilmunya seorang ulama tu, maka ia seorang berdiri. Itu jawab bagi barang siapa. Maka ia barang siapa berdiri, yakni melaksanakan dengan yang mewajibkan syukur.
Melaksanakan dengan yang mewajibkan syukur, yakni dengan perkara-perkara yang mewajibkan syukur. Apa dia? Iaitu melaksanakan seluruh anggota daripada taat. Itu wajib. Itu syukur yang wajib. Allah Ta'ala beri 7 anggota. Syukur tak? Syukur. Mana? Kita tak buat maksiat dengan mata, dengan tangan, dengan telinga, dengan kaki. Itu ilmu yang bermanfaat tu dia. Jadi syukur pada anggota badan tersebut merupakan nikmat pada dia. Syukur dengan melaksanakan segala taat, menghindarkan segala maksiat. Itulah nikmat paling besar pada Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala kepada orang yang alim. Dan bertambah-tambah dengan dia, dengan ilmu itu akan tawaduknya seorang. Makin berilmu, makin tunduk, bukan makin takabur. Dan ijtihadnya, yakni bersungguhnya seorang, lagi bersungguh-sungguh dalam beramal dan mengetahui ilmu. Dan mengetahui bahawasanya sya'an yang demikian itu, demikian reti ilmu tu taufik daripada Allah, bukan dengan ijtihad daripadanya seorang. Jadi mari maraton ni taufik Allah Ta'ala ni. Jadi orang yang tak mari maraton, duduk online saja, tu tak dapat taufik Tuhan untuk mari sini. Taufik dia takat online lah. Hak tak online pula, taufik tak ada pula. tak ada dari sudut mana? Tak ada dari sudut nak buka online. Kalau yang mari sini, mana dia ada taufik untuk mari sini. Tu lagi kuatlah hemah tu. Walaupun tak jadi mana. Walaupun tak jadi mana daripada tak jadi langsung. Baik tak jadi mana daripada tak jadi langsung. Tu. Maka bahawasanya sya'an ialah orang tersebut, orang yang alim. Apa tu? Diikut orang dengan dia, dengan orang alim yang sebegini pada segala hukum zahir dan segala tangga, yakni segala perkara yang babitkan batin. Tangga keadaan, perasaan, keadaan perkara, semua tangga belaka dia. Yang mendapat petunjuk dengan cahaya batinnya. Batin ni hatinya orang alim tu. Orang alim yang syukur dengan apa yang dia ada, tidak balah, dia buat amalan ijtihad sungguh-sungguh. Ilmu dia menyebabkan dia tawaduk, bukan sombong. Ini bahaya ni kalau lebih tahu ni. Tahu lebih ni, nampak orang salah sikit maki lalu. Dia tak erti sabar, relax dah. Susah nak tawaduk ni, payah kalau ilmu banyak. Ilmu sikit tak apa. Kalau ilmu sikit takabur lagi teruk. Nampak sangat bodoh tu. Dengan cahaya batinnya, oleh tiap-tiap orang yang berbetulan dengan dia, dengan ilmu tadi, muafakat dengan ilmu yang dia ada. Berbetulan ke bertaulan? Bukan. Oleh tiap-tiap orang yang bertaulan dengan dia, dengan orang yang alim yang dapat petunjuk tu. Maka mendapat petunjuklah dengan cahaya batinnya orang alim itu. Siapa mendapat petunjuk? Oleh tiap-tiap orang yang berbetulan, yang bertaulan dengan dia, yang berkawan dengan dia, dengan orang alim yang bersyukur tadi, yang mengamalkan ilmu dia tadi. Dan menuntut apa tu? Menuntut Rasul. Apa tu? Dan dan mana dan ya? Dan bawah. Dan menutup ni bawah. Tahulah. Dan Bersuluh. Dan menutup bersuluh. sehingga banyak untuk besaran. Dan demikian juga tak dong. Cahaya batinnya dan menuntut bersuluh. Dan menuntut bersuluh. Jadi dia kata mendapat petunjuklah oleh tiap-tiap yang berbetulan dengan, yang bertaulan dengan dia, dengan orang yang alim tu. Dan menuntut bersuluh dengan ilmunya orang alim itu oleh tiap-tiap orang yang mengikut akan dia, akan orang alim tu. Menuntut bersuluh. Bersuluh apa ni? Bersuluh ke jalan yang benar dengan ilmu orang yang alim tu. Alim mana? Alim yang beramal, alim yang bersyukur. Yang tadi itulah. Dan adalah ia orang alim itu hujjah bagi Allah Ta'ala atas segala hambanya, ya Allah. Dan kebajikan Allah yang amat limpah pada buminya, ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab kehadiran orang alim tadi. Maka nyatalah bagi kita segala ilmu yang berserta dengan takut itu menjadi keuntungan bagi kita, yakni keuntungan akhirat. Dan ilmu yang tiada disertakan dia akan takut akan Allah Ta'ala itu, oleh takut itu, mana? Ilmu yang tiada disertakan dia akan seorang oleh takut itu, niscaya menjadi seteru atas kita. Jadi dia sama ada hujjatun alaina atau hujjatun lana.
Jadi adalah ia ilmu tu hujjah bagi Allah atas segala hamba-Nya. Jadi kalau hamba dia itu berilmu dengan cara yang baik, beramal dengan ilmu dia, maka dia tu hujjatun lana. Kalau tidak, sebaliknya hujjatun alaina. Ilmu tu pula akan hantam kita. Macam Quran lah. Habis. Jadi tadi tu nya tu, ia tu balik pada ilmu lah. Dan adalah ia ilmu hujjah bagi Allah Ta'ala atas segala hamba-Nya. Mengapa ilmu tu dibuat? Kalau tak ada ilmu, lagi lah. Tambah ilmu fardu ain. Dan wajib atas tiap-tiap seorang bahawa melepaskan dirinya tiap-tiap seorang dengan sekuasanya tiap-tiap seorang daripada segala hak Allah Ta'ala. Ini hak Allah Ta'ala yang wajib. Dan daripada segala hak segala makhluk, yang ini hak wajib. Hak Allah Ta'ala hak wajib bertemu dengan hak makhluk yang wajib, kena dahulukan hak Allah Ta'ala. Hak sunat Allah Ta'ala bertemu dengan hak makhluk yang wajib, kena utamakan hak makhluk yang wajib. Dahulu daripada matinya seorang sebelum mati. Dan kalau tak sempat, tu yang kena qada. Contoh kita puasa, mati, padahal sempat qada tak qada, waris dia kena qada, kena bayar fidyah dan sebagainya, yang kita belajar fiqh tadi petang. Dan jikalau dengan minta maaf daripada ahlinya seorang sekalipun, mana ni wajib atas seorang melepas tadi. Dan jikalau dengan minta maaf daripada ahlinya, ahli makhluk tu, ahli segala makhluk tu sekalipun, yang ni dari sudut orang tu mengumpat ke, orang tu mencuri ke, kena minta maaf lah. Untuk melepaskan bara'atul zimmah dia buat dosa pada makhluk. Dan hendaklah diwasiatkan dengan demikian itu. Demikian mana? Demikian menunaikan hak Allah dan hak segala makhluk. Jika tiada sempat ia seorang, kerjakan hak Allah ataupun hak makhluk. Dahulu yang sebelum daripada matinya seorang. Dan hendaklah memeliharakan dirinya seorang daripada berbuat dusta. Dusta ni ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar yang mudaratkan orang, dosa kecil tak mudaratkan orang. Dusta haram, yang itulah. Dusta ada yang wajib. Iaitu contohnya orang nak bunuh seorang kawan tu. Dia berlari-lari masuk celah semut. Lepas tu orang tu pun kata, ada orang lalu sini, tak ada. Itu wajib tu, bohong. Ada bohong sunat, iaitu bohong yang mana untuk menyedapkan hati orang lain. Contohnya isteri Azam huduh, dia pun kata cantik, padahal huduh. Tu nak sedapkan hati dia. Itu sunat. Dan menjadi seksi dah. Dan menjadi saksi yang zur, yang bohong, saksi yang dusta, itu tak boleh. Tu kena taubat daripada saksi, kena taubat daripada dosa dusta saksi, kemudian setahun kemudian baru boleh jadi saksi balik. Itu dalam bab asy-syahadah yang kita bincang dalam Kasyfun Niqab tu. Dan berkata zur, dan sumpah yang dusta sama juga. Wallahi, hak ni bagus, padahal tak bagus. Dia kena kifarat sumpah. Dan berkata-kata pada tangga manusia. Berkata-kata berkaitan dengan perihal manusia yang buruklah. Dan membinasakan pada barang yang antara mereka itu. Membiasakan, apa tu? Membisakan, apa dia? Dan membinasakan pada barang yang antara mereka itu manusia. Ini sama ada harta, maruah dan sebagainya. Tu kena jaga. Dan daripada hak ni hudud lah. Yang ni perbuatan-perbuatan dosa yang berkaitan dengan hudud. Zinanya, minum araknya, tak boleh. Dan lainnya, noktah. Dan hendaklah disentiasakan akan dirinya dalam taat. Ini istiqamah dalam taat akan Tuhannya seorang. Dengan sekalian barang yang tersebut dahulu itu. Dululah sembahyang, puasa, zikir, selawat atas Nabi. Dan hendaklah disentiasa habis. Mudah-mudahan mendatangkan oleh mati, padahal ia seorang dalam tangga, dalam keadaan yang diredhakan Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam taat, mati dalam bentuk ilmu, mati dalam keadaan tulis hitam. Maka bertemu ia seorang dengan Allah, padahal ia Allah padahal ia seorang daripadanya Allah. Jadi daripada asalnya daripada Allah Taala. Kepadanya lah aku kembali, daripadanya lah aku hidup. Daripadanya lah aku datang, kepadanya lah aku kembali. Maka inilah mana? Kalau dibuat kitab dulu, inilah hissi, hakiki, syarat hakiki. Yang dikehendaki Allah, akhir yang dikehendaki Allah akan akhir ni pada menyusun kitab ini. Kitab tu
telah mengatur akan dia akan kitab ni daripada perkataan beberapa ulama yang besar-besar oleh seorang yang amat hina. Siapa dia amat hina ni? Dia sendirilah, Muhammad As-Sumbawi. Sumbawi Indonesia. Dan lagi dhaif, Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi Sumbawi, pengarang kitab Sirajul Huda. Cuma sayang kita tak baca kitab dia. Kita baca Bidayatul Hidayah dulu. Nanti akan datang Sirajul Huda. Yang besar-besar Padahal keadaan Muhammad Zainuddin As-Sumbawi ini memuji akan Tuhannya, Muhammad As-Sumbawi, dan memberi selawat dan salam atas Nabi kita Sayyidil Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata ia ya Muhammad As-Sumbawi, nas'alullah ta'ala bijahi Sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kami meminta kepada Allah Ta'ala dengan berkat tu tawassul, dengan berkat bawali tawassul, dengan berkat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Akrami khalqihi, semulia-mulia makhluknya Allah Ta'ala. Alaihi, ke atasnya, alaihi ay yu'amilana biridahu anna fid dunya wal akhirah. Atas sebabnya lah, sebab Nabi SAW itulah yu'amilana amala yu'amilu mu'amalah, kami bermuamalah biridahu, dengan ridha Allah Ta'ala, anna, daripada kami, fid dunya wal akhirah, khususan indal mauti, khususnya ketika mati, natiqina, hal keadaan kami ini mengucapkan qaula la ilaha illallah ma'a faragil qalbi, serta kosong hati, amma siwahu, daripada selain Allah Ta'ala, hamdan yuwafi, sebagai puji, sebagai puji, yuwafi, yang melengkapi ia puji, akan ni'amahu, akan nikmat-nikmatnya Allah, wa yukafi'u, dan melengkapi ia puji itu, mazidahu, akan tambahannya, yakni tambahan daripada nikmat Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, wahai Allah, wahdaka ay munfaridan, dalam keadaan kamu itu la syarika lak, tidak ada sekutu, ay la syarika la syarika mawjudun lak, tidak ada syarik yang ada bagi engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan Allahumma salli, jumlah du'aiyah ma'nan, khabariyah lafzan, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat atas penghulu kita Muhammadin, Muhammad, wa alihi wa ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad, wa ashabihi wa ashabi Muhammad ajma'in, taukid sekaliannya. Wallahu a'lam. Selesailah kitab kita Minhajus Salam, kitab yang ke-12, dan selesailah maraton kita pada sesi cuti semesta kali ini. Ada lagi? Mana? Habis tak apa? Tak lek yuk, takik yuk. Tu. Udah tak ada apa? Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam tu. Tu tak apa, tu musahih. Musahih dia, pentasihih dia adalah Muhammad Tahir Al-Andalusi, orang Andalusia. Pengarang kitab orang Indonesia Al-Sumbawi, yang pentasihih tu Muhammad Tahir Al-Andalusi. Tak apa tu. Jadi kita sudah selesai 12 kitab daripada 16 Februari sehinggalah 5 Mac 2023. Bermula pukul 8 pagi, berterusan sehingga 12 malam. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas segala majlis-majlis, ke atas majlis-majlis yang kita sudah khatamkan dan baca dari masa ke semasa. Berapa majlis semua ya? 40 ke 50 majlis juga kalau tambah-tambah semua tu. Lebih kurang 40 ke 50 majlis. Asalnya nak baca kitab Minhajus Salam, Hidayatus Sibyan, dan apa tadi? Hidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Saya nak baca kitab tiga ni ya. Bidayatul Hidayah, Minhajus Salam, dan juga Hidayatus Sibyan. Tapi disebabkan masa tu lama lagi, tambah jadi 12. Tu pun boleh tambah lagi, malah. Sebab minggu depan baru masuk SEM. Alah, let dulu. Jadi kalau sepanjang daripada huraian kita yang hunduh-hunduh ni, kita hurai bodoh-bodoh ya. Sebab maraton, cara bodoh-bodoh. Nak cara detail, boleh cara detail. Masuk Kashful Niqab, tu cara detail.
Kita ada kaedah tiga cara baca. Kaedah maraton macam ni lah, cuti Sam ya. Kaedah yang kedua yang detail tafsir tu, tu boleh masuk Kashfun Niqab, Idahul Ba'. Tu kita buat tobik sendiri. Tu memang pecah kepala lah. Yang kepertengahannya, yang ketiga ialah baca tiap-tiap pagi pas subuh. Cuma sekarang tak ada lagi lah. Berhenti sekejap. Tu pun baca setiap ibarat itu kita arak lah, tu tak kita jauhi. Sikit lah kita jauhi, tak jauhi payah-payah kepada lah. Benda tu tolip tu, kena kena jin tu. Kita erak daripada awal sampai habis. Setiap muka surat, tu cara baca. Tu ringkas, syarah ringkas. Tu cara baca kita. Setiap kali lepas subuh. Sekarang tak ada lagi ya. Tangguh sementara. Jadi insya-Allah taala sepanjang majlis ni, minta maaf banyak kalau ada silap huraian. Kalau ada huraian tu silap fatal sangat tu, boleh PM lah. Kita boleh mutir balik. Jadi kita baca dalam keadaan bukannya murajaah sangat. Ingat apa-apa yang ada je. Jadi kalau batu dalam majlis tu kalau tersilap ke, kita bermutir balik majlis seterusnya. Dia rasa macam pelik aku huraian tadi tu. Tengok balik salah. Tak betul pula. Tak ada apa itu. Dan minta maaf lah kepada hak yang online yang tak diserta ke, tak ikut serta ke, ataupun kepada majlis kita ni perazang yang kena teruk lalu. Minta maaf banyak. Minta maaf banyak masyarakat. Orang yang kena paling teruk di dalam 18 hari ni, yang kena ragging okey. Sebelum kita habis dan penutup berita kita ni macam biasa, kita akan membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Betul lah. Lepas tu Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan Tahlil 100 kali. Kita hadiahkan kepada seluruh muallif kitab yang kita telah baca, secara khususnya kepada ibu bapa kita sama ada masih hidup ataupun telah meninggal, kepada guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, muslimin dan muslimat secara umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa pula pada sesi-sesi akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Segala silap dan salah harap diampuni. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.